Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa memberi faedah atau bahaya melainkan Allah. Ini perkataan-perkataan yang benar. Namanya perkataan yang benar ni masuk dalam hati ke tahap yang Allah mahu, hati jadi benar. Dan bila hati jadi benar, benarlah manusia itu. Maknanya benarlah amalannya. Bukan rupa manusia itu benar, amalannya benar. Kerana perkataan yang benar ada dalam hati ini, ke tahap yang Allah mahu. Jadi perkataan yang benar ni belum datang ke hati Yazid. Dah lama buat usaha, tapi dia sendiri tak mahu saya ingat. Sebab apa yang saya suruh dia tak nak buat. Untuk datang kepada tahap yang benar kalimah tu, dia kena buat benda yang saya suruh tu, dia tak nak. Mana dia tak mahu lah kan. Maka hati tak jadi benar. Sekarang bila dah keluar, benar sikit je, amalan tak jadi benar. Rasidi, amalan tak jadi benar, tak diterima kan. Allah SWT menerima amalan yang benar. Kalau kita semayang tak ingat Allah, dia bukan semayang yang benar. Kalau kita semayang lupa Allah, sedangkan semayang itu perintah Allah untuk kita ingat dia. Kita pula semayang tak ingat Allah. Saya tanya Yazid sekarang, dia semayang ingat Allah tak? Tak. Berapa peratus ingat Allah? Sikit. Takkan pula langsung tak ingat kan? Ingat sikit. Jadi solat tu kita tak benar. Rasidi, berapa peratus dia ingat Allah dalam semayang dia? Sikit. Kalau dalam Quran Allah beritahu orang munafik ni, dia tak ingat Allah dalam Quran melainkan sedikit, dalam solat melainkan sedikit. Sedikit ni untuk orang munafik maknanya. Orang munafik diberitahu mereka tak ingat Allah melainkan sedikit. Betul tak Azri? Berapa peratus Azri ingat Allah dalam semayang? Sikit. Berapa peratus Samad ingat Allah dalam semayang? 20%. Sikit je. Wah, kemain Samad terus cakap 20%. Berapa peratus Hanzalah ingat dalam semayang? Ingat Allah? Tak tahu. Mana tak ada lah. Sufian berapa peratus ingat Allah dalam semayang? Apa? Berapa? 21. Dia tak ingat. Jadi tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, bagaimana kita boleh dapat semayang yang benar? Maksud saya semayang benar ni, benar-benar di sisi Allah, itu semayang. Ingat Allah. Paling kurang ke tahap yang dia mahulah. Mungkin boleh 100%, tapi dalam tahap yang dia mahu. Maka hati mau jadi benar. Kalimah yang benar, jadi Tuhan melainkan Allah. Tiada yang berkuasa memberi faedah, bahaya melainkan Allah. Mau ada dalam hati kita. Hati itu bukan jantung. Hati itu apa kita percaya. Dan apa kita percaya akan pengaruh apa kita faham. Apa kita percaya dan faham, pengaruh apa kita buat. Jadi untuk menukar amalan manusia atau perangai manusia,
atau akhlak manusia kena tukar apa yang dia percaya dan apa yang dia faham. Kalimah percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang berkuasa melainkan Allah. Percakapan faham yang betul, fikir yang betul, Allah bersama saya berjaya. Allah bantu saya, semua benda saya boleh buat. Ini percakapan yang membuatkan faham betul dengan izin Allah. Percakapan yang buat percaya betul, tiada boleh memberi bahaya dan faedah melainkan Allah. Tiada yang buat melainkan Allah. Itu percaya. Saya buat untuk sukakan Allah, Allah suka. Itu percakapan untuk faham yang betul. Jadi percakapan ni tak dicakap pada setiap hari. Percakapan ni tidak dicakap sebab pertama sekali tak tahu apa dia percakapan yang betul untuk kita punya percaya betul dan apakah percakapan yang betul untuk yakin faham kita betul. Tak tahu. Dan tak tahu dan tak cakap lah. Kenapa tak tahu? Samad? Jawab Samad, cinta dunia. Itu je. Sebab apa tak tahu Samad? Kamu kenapa tak tahu percakapan yang betul untuk percaya? Allah tak ajar. Allah tak ajar. Kenapa Allah tak ajar kamu? Tak disukai. Bagaimana Allah nak cinta, nak ajar dia? Nak ajar dia, Allah tak cinta dia. Kenapa Allah tak cinta dia? Samad? Tak buat kerja. Bukan, sebab dia tak cinta Allah. Suka pun tidak. Bukan tak buat kerja Samad. Tak cinta Allah. Adakah Allah mahu cinta kita kalau kita tak cinta dia? Allah SWT beritahu, kamu cinta saya dulu. Kamu merangkak. Baru aku berjalan dekat kamu. Ni kamu merangkak pun tak nak. Rashidi, dia suka Allah tak? Dia tak boleh tipu saya. Suka tak Allah? Tak. Rashidi tu suka engkau ya Allah. Kalau dia suka engkau, benar. Rashidi dekat mulut dia akan cakap saya suka, tapi dalam hati dia tak. Malang tak kita? Malang tak? Tak suka Allah. Yazid begitu juga. Dah lama cakap kalimah. Ya? Tapi dia tak masuk ke tahap yang mana Allah suka dia. Kerana dia suka Allah. Jadi untuk Allah suka kita, kita mula mau suka Allah. Untuk Allah sayang kita, kita mau mula sayang Allah. Untuk Allah cinta kita, kita mau mula cinta dia. Tapi cinta akan datang kalau suka tak ada, sayang tak ada. Mula suka, kemudian sayang, kemudian cinta. Bukan terus-terus cinta tu kan. Macam satu orang mula berkenalan dengan satu orang, saya suka awak. Dia tak cakap kat orang tu, saya cinta awak. Orang tu kata kalau cinta awak, nampak macam tak betul ni. Mula-mula jumpa je, saya cinta awak. Itu Casanova punya mulut. Casanova. Tapi kalau macam biasa normal, saya suka awak. Tapi itu dah starting lah tu. Kalau dia mengorat perempuan tu cakap saya tak suka awak, itu habislah. Jangan dekat dengan saya. Minta nombor telefon, saya tak suka awak. Habislah. Dia dah tak boleh jadi sayang dan tak boleh jadi cinta. Jadi bila dia sayang mula, yang lelaki tu saya suka awak, perempuan tu pun menerima, saya suka awak juga. Ada mulalah. Lama kahwin, dah bersama, susah payah, suka tu naik jadi sayang. Lama-lama naik jadi cinta. Siti Nurhaliza bagi tahu dengan
Datuk K tu dia mula tak cinta. Cinta tu datang apabila Datuk K dapat aksiden dia tu, dan dia mula merawat dia. Hari-hari merawat, macam merawat baby lah dia kata. Semua dia tak boleh buat. Di situ datang cinta. Suka dah, sayang dah, dia datang cinta tuan. Jadi bukan cinta boleh datang. Begitu juga dengan alam Ta'ala. Kita hari ni terus tak nak suka. Bagaimana nak cinta? Maknanya kita ni bila kita tak suka Allah, kita berada di zero line. Jadi kenapa kita tak suka Allah? Samad. Suka dunia. Sebab kita dah isikan hati kita, percaya kita, faham kita dengan cinta dunia. Dah tak boleh masuk lagi. Jadi kita kena buang itu. Buang cinta dunia tu sehabisnya. Itu yang paling baik lah. Baru boleh santang kepada kekasih Allah. Jadi tak boleh kalau tak buang dunia tu, lepas tu nak jadi kekasih Allah. Tak ada ruang lagi untuk sayang Allah nak masuk pun tak ada ruang. Ni suka Allah pun tak ada ruang. Macam mana nak ada ruang untuk sayang Allah, untuk cinta Allah? Jadi orang yang Allah cinta ni namanya kekasih Allah. Orang yang mencintai Allah, orang yang jadikan Allah kekasih dia. Jadi dia kasih Allah, dia cinta Allah, Allah cinta dia. Itu. Jadi satu orang dia berkahwin dengan satu orang perempuan tua. Dia kata, I have a very lovable journey of love with my husband. My husband, dia kata, is younger, 29 years than me. Jadi dari mula dia kenal husband dia yang duduk berdepan rumah dia, dia kata dia ada masalah atap dia bocor. Dia mula nak jumpa kawan dia yang seorang lagi tu. Terjumpa dia tu, budak muda dia tu. Terperanjat saya. Dia pun terperanjat yang diam. Lama tu, beberapa episod, dia mula berkenalan, mula dia dating, mula suka, sayang dan kahwin. Bila dia nak jumpa mak kepada pemuda tu, dia nak takut. Dia pun 2 tahun tua dia mak dia. Tapi lama mak dia terima. Tapi I have a very lovely experience of marriage. Orang tanya macam mana dapat bahagia dalam kahwin. Banyak orang kata ada pandai communication. Tapi pada saya dia kata, is love. Love with my husband. And my husband love me. Kalau orang Bangladesh, India, love you. I love you. Dia bukan cakap I love you. I love you. Love. Ayah, Bangladesh. English sudah teruk. Filipin punya English. Dia pula dia punya slang. Filipin lain sikit dengan English tau. Cuba dengar cakap dia. Walau. It's no more English. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala, kita suka dia, kita sayang dia, kita mula buat benda yang dia suka dan dia sayang, dia tambah lagi suka dan sayang. Kita buat apa yang dia cinta, dia tambah lagi cinta kita. Jadi nak buat dia cinta kita tu, kita kena buat benda yang dia suka ke tahap yang dia terima lah. Kalau benda yang dia suka tu macam mengajak manusia kepada Allah, kamu buat. Kan? Tapi bukan tahap yang dia suka, cinta. Macam nak jadi kekasih dia? Kita buat gas juga. Ajak orang tak, tapi bila kita ajak tu tak betul-betul ajak. Bak hati tu tak ada kan? Sayang Allah, cinta Allah tu jadi real bila kita ajak orang tu, kita ajak dia betul-betul tau, untuk mencintai Allah, ajak dia. Sebab itu kena mengajak dengan basirah.
Waman aqul hazi, katakanlah Muhammad, qul hazihi sabili ad'u ilallah ala basirati. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Basirah tu dengan percaya bahawa apa saya cakap ni benar. Basirah. Saya bercakap tiada Tuhan melainkan Allah tu, saya bercakap dengan basirah, dengan yakin itu benar. Itu tak ada. Bercakap, mengajak tapi tak yakin itu betul. Jadi mana Allah nak suka betul? Sayang betul? Cinta betul? Jadi kita kena mengajak dengan percaya bahawa apa yang kita ajak tu benar. Betul-betul benar. Kita mengajak kepada la ilaha illallah tapi tak mengajak dengan percaya bahawa itu betul-betul benar. Mungkin benar, tak boleh. Sebab itu kena mengajak dengan basirah. Dengan percaya. Ada. Kalau macam kita macam burung kakak tua, kan? Macam Hanzalah dan kawan-kawan dia, budak-budak tu, jauh mana basirah pula. Dia bercakap tiada Tuhan melainkan Allah, tiada kuasa melainkan Allah, tiada memberi faedah melainkan Allah. Tak ada dengan basirah. Jadi orang yang mendengar tu pun dia dengar macam burung je, kakak tua cakap. Tapi yang dengan basirah ni, para rasul, nabi, menggentarkan jiwa. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah bagi kita basirah tu, apabila yakin kita tambah kuat lah. Yakin kita tambah kuat kepada la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala dengar percakapan kita tu. Di bumi tu sampai ke langit. Kita buat dakwah tu, dakwah kita tu didengar oleh Allah. Kita punya semayang tu didengar oleh Allah. Apa kita cakap pada Allah tu dalam semayang tu, Allah dengar. Itu yang ada semayang yang betul. Semayang yang Samad, Allah dengar percakapan. Saya tanya Allah, Samad punya salam dekat masa buat gas pun Allah tak dengar. Macam mana boleh semayang? Rashidi, Allah dengar? Allah tak dengar. Jadi apa kedudukan kamu di sisi Allah? Mana tak ada lah kan? Percakapan solat pun tak dengar, percakapan dakwah pun tak dengar. Macam kamu tak buat lah, umpama dah lah. Tapi kamu buat. Jadi yang betul punya tu, yang Allah dengar, Sufyan. Sufyan punya Allah dengar tak agak Samad? Tak ada. Sufyan, Samad buat yang cakap, Allah dengar tak? Tak dengar. Tak. Dua-dua samalah. Jadi kita kenapa tak dengar? Sebab tak cakap dengan basirah. Kita baca dah bercakap dengan Allah masa semayang, macam kita tak yakin Allah dengar. Macam mana dia nak dengar? Tak. Kita bila bercakap dengan Allah, sebenarnya dalam semayang tu kita bercakap dengan Allah. Tak ada orang pun kita cakap tu. Yang bercakap kuat dalam semayang tu, Allah beritahu dia, Allah dengar kalau kau cakap perlahan pun. Kamu diam pun Allah dengar. Kan Allah tak tahu. Tak payah cakap kuat-kuat sampai kacau orang semayang. Macam Anzala dengan Samad, kan? Jangan, tak payah nak cakap dengan supaya imam pun dengar. Sebab Allah kata kepada Nabi, Allah dengar. Jadi makna kita kena bercakap dengan Allah dengan yakin Allah dengar. Itu. Dengan yakin Allah dengar. Bila kita bercakap dengan Allah dengan yakin Allah dengar, Allah dengar lah. Sampailah ke langit semayang tu. Dan kembalilah dengan rahmat. Apabila semayang tidak khusyuk, mana tidak ingat Allah. Khusyuk ni makna ingat Allah dalam semayang. Berapa banyak ingat Allah, berapa itulah khusyuk dia. Kalau tak ingat Allah, makna semayang tak khusyuk. Walaupun semayang tu betul dari segi sunnahnya, sujudnya, bacaannya,
Semualah. Kan? Katakanlah betul. Betul dari segi rupa lah. Tapi dia tak khusyuk. Dan satu lagi dalam semayang ni, dia kena ikhlas. Niat di sepanjang semayang, dari awal hingga akhir, dibuat untuk suka ke Allah. Kamu ada ingat tak Allah? Niat untuk suka ke Allah di sepanjang semayang. Saman? Tak ada. Yazid? Jadi ingat awal aja. Kadang itu pun tak ingat, Rashidi. Jadi macam mana semayang nak ikhlas dan nak diterima? Paling kurang di awal, di pertengahan dan di akhir. Tapi yang baiknya setiap rakaat, setiap rukun. Rukuk, sujud, berdiri, semua ingat untuk suka ke Allah. Masa sujud pun ingat untuk suka ke Allah. Masa rukuk pun ingat untuk suka ke Allah. Siapa ada semayang macam tu? Azri ada. Kalau setiap rukun tu kita ingat buat untuk suka ke Allah, semayang je ni. Ikhlasnya. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi, ingat untuk suka ke Allah. Lepas tu ingat Allah, khusyuk namanya. Ingat untuk suka ke Allah, ikhlas namanya. Betul rukuknya, sujudnya, bacaannya, namanya cara sunnah Nabi. Bukan? Dia punya cara Nabi itu betul. Jadi jadilah semayang tu semayang yang benar. Macam mana nak buat dapat semayang benar? Mestilah hati jadi benar. Macam mana hati nak benar? Mestilah kalimah benar ada dalam. Jadi kalimah benar tak ada dalam hati yang salah. Maka dalam semayang dia boleh rukuk, sujud betul. Ingat Allah tak boleh. Ikhlas tak boleh. Ihsan, merasai alam lihat lagi tak boleh. Itisab, yakin Allah, janji Allah lagi tak boleh. Jadi tak apa. Dua tu lagi, itu setakat nak menaikkan nilai semayang. Tapi basicnya, semayang untuk betul, dia mesti khusyuk, dia mesti ikhlas, cara mau betul. Khusyuk ada sikit. Jadi Anzala tak ada semayang macam tu. Bila lepas semayang kau khusyuk, Anzala tak. Semayang kau khusyuk, Anzala tak. Dia punya tak tu memang real punya. Tapi kalau Sufyan dia penipu, dia keling. Semayang kau khusyuk, Sufyan 100%. Dia boleh cakap sebab dia orang yang tak cakap benar. Orang yang tak cakap benar ni macam Sufyan tak boleh jadi Nabi. Takkan dipilih jadi Nabi. Orang penipu. India semua mana ada India jadi Nabi? Belum ada saya dapat riwayat lagi lah. Ada Nabi orang India. Kenapa tak boleh? Sebab penipu kan. Jadi Bani Israel ni banyak Nabi-Nabi keturunan. Doa Nabi Ibrahim, jadikanlah keturunan aku ketua-ketua manusia. Maknanya jadi Nabi lah. Banyak. Jadi macam mana Bani Israel ni tak belagak sikit? Bani Israel ni belagaknya lah. Dia mana nak tak belagak? Yang lebih belagaknya yang tak beriman tu lah. Jadi bila Nabi SAW jadi Nabi, dia kata tak boleh. Nabi mesti kita. Padahal dia menunggu kedatangan Nabi SAW. Dia yang berhijrah ke Madinah, ke Mekah, Madinah. Kerana dia kata ini bandar Nabi yang akhir zaman tu. Dia yang bercakap kepada orang Arab lain, Nabi akan datang. Macam orang sekarang kata Mahdi. Tapi orang kata Mahdi ni orang Arab, lahir di Madinah. Jadi pindahlah ke Madinah, nunggu Mahdi tu. Ada sebahagiannya. Jadi entah ya atau tidak. Begitulah orang Yahudi dulu pindah ke Madinah, menunggu Nabi akhir zaman. Bila Nabi datang, yang menerima dia sikit je. Yang lain semua tak. Sebab apa dia tak boleh menerima? Kerana dia kata Nabi ni mesti kita punya. Orang Yahudi. Mana boleh Muhammad jadi Nabi? Lebih-lebih lagi, pertama dia bukan Yahudi. Yang kedua dia baca pun tak tahu. Tulis pun tak tahu. Tiba-tiba jadi Nabi pula. Dia tak boleh terima dia. Jadilah kafir orang Yahudi tu.
Yang kafir lebih dulu lagi sebelum tu, sebahagiannya. Nabi Isa pun tak percaya dia Nabi. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, ego ni, rasa diri tinggi ni, tak betul. Macam Sufyan ni, dia rasa diri dia tinggi, dia suka tipu. Riak, dia call it. Maka dia akan cemburu lah. Datang cemburu pada orang yang diberi nikmat. Macam Yahudi, tak mau terima Nabi sebab riak. Yahudi ni kuat riak. Kenapa pula tak riak? Dia punya keturunan semua Nabi-Nabi tuan. Mesti kan riak kan? Boleh ke susah nak riak? Susah. Yahudi ni dia susah nak tak riak. Pertama sekali, banyak keturunan Nabi-Nabi. Yang kedua, otak semua bijak. Semua hari ni kat Amerika ni, orang yang kaya-kaya, orang berjaya kebendaan lah, yang jadi ni, jadi pencipta, Yahudi semua tuan. Kat Amerika tu semua Yahudi. Jadi dia pertama sekali bijak dalam benda-benda dunia. Kemudian keturunan Nabi-Nabi. Jadi kerana banyak kelebihan tu dan iman tak ada, dapat riak lah. Kalau kita diberi kelebihan, iman ada, tahu tak ada riak. Berlakunya Yahudi ni riak sebab iman tak ada. Tuhan dia Allah, mana ada Tuhan dia lain. Dia macam orang Islam je. Yang dia salahnya, dia tak terima Muhammad, tak terima Isa. Isa langsung dia diam aja. Dia punya Nabi setakat Musa je. Kenapa dia tak terima Isa? Isa miskin. Yahudi tak suka orang miskin-miskin ni semua. Dia dah tak suka, dia suka kaya je. Dia sangat takut miskin Yahudi. Yahudi sangat cinta dunia. Jadi apabila mereka tak jadi orang Islam, tu kita panggil Yahudi. Sebenarnya mereka tu juga Bani Israel. Bani Israel ni anak-anak keturunan anak-anak Nabi Yaakob. Mereka semua Islam. La ilaha illallah semua. Jadi apabila Yaakob meninggal dunia, sebelum meninggal dia kumpul anak-anak dia. Dia tanya, apa yang kamu akan ikut setelah aku mati? Yang anak dia semua cakap, kami akan ikut kamu. Apa yang kamu? Kata Allah kepada Muhammad, kau ada tak masa tu? Cerita ni, kau tahu. Kau tak ada, aku yang bagi tahu kamu. Yaakob kumpul anak-anak dia, 11, 12. 13 lah anak dia. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, mereka semua keturunan Nabi, Bani Israel. Dan Allah suruh kita buat baik kat dia orang. Kerana mereka agama langit. Kristian pun, Yahudi pun, kita dah musuh dia orang pula. Sebab kita tak baca Quran. Allah SWT bagi tahu pada Nabi, bagi tahu ke orang kitab ni, aku percaya dengan semua kitab-kitab Allah yang diturunkan. Kemana aku percaya pada Taurat dan Injil. Dan aku diperintah untuk berlaku adil dengan kamu. Berlaku adil. Jadi kita tak boleh aniaya dia. Tak boleh aku berlaku zalim dekat orang Yahudi. Kerana dia lebih dekat dengan kita daripada orang kafir. Macam orang India, Cina, India. Dia lebih jauh dari kita. Sebab dia orang ni bukan agama langit je. Tapi kita benci Yahudi, benci Kristian, musuh lagi, ya Allah. Jadi kita tak faham. Sepatutnya kita lebih baik pada Yahudi dengan ni daripada Cina dengan India yang menyembah berhala. Jadi macam Datuk Nenek Samad ni Hindu. Datuk Nenek dia dari India kan. Jadi dia orang lebih jauh daripada saya, Bani Israel, keturunan Bani Israel Melayu ni. Kita lebih dekat dengan Yahudi, Bani yang kat Israel tu, dengan Yahudi, dengan dekat Amerika, Europe semua tu, Kristian. Jadi kita patut buat baiklah dekat dia. Buat adil. Buat adil tu kita buat baiklah. Jadi Allah kata, kamu ajaklah mereka kepada Islam dan percaya kepada Quran. Kamu ikutlah seperti mana Muhammad, iaitu percaya dengan semua kitab Allah.
Jadi kita mau ajak Kristian ni, Yahudi ni masuk Islam. Kenapa? Kerana kitab dia tu sudah, Taurat, Injil tu sudah tak betul dah. Sudah ditukar. Dan Allah tahu tu. Dan Allah turunkan Quran dengan tak ada siapa boleh tukar. Tak ada siapa boleh tukar Quran. Ada satu Yahudi, satu zaman raja, dia tukar semua ayat-ayat Allah, Taurat, Injil. Orang Yahudi semua terima je dia tak ada marah saya. Tapi saya sekali tukar Quran, saya dipukul oleh orang Islam. Orang Islam boleh tahu dia. Jadi Allah buat dia orang tahu. Kerana apa? Allah pelihara Quran ni. Inilah kitab yang kami turunkan kepada seluruh manusia melalui Muhammad SAW. Kitab yang benar. Dan untuk semua Yahudi dan Kristian nak tahu yang benar, dia kena baca Quran. Dia kena faham Quran, dia kena amalkan. Sebab itulah Quran ni dengan izin Allah, saya mau mentafsirnya. Walaupun saya bukan alim, bukan ulama, saya tak tahu bahasa Arab, tapi Allah buat saya boleh. Kerana yang buat saya boleh ni bukan siapa, Allah Ta'ala. Dia boleh buat Muhammad yang tak tahu baca menulis, boleh baca Quran. Dia boleh buat saya tak tahu Arab, boleh tafsir Quran. Nanti Quran ni akan siap dan dia akan edar di seluruh dunia supaya Yahudi, Kristian semua dengar. Dia bilang dia masuk Islam lah nanti. Okey, bagus.